Nak tahu apa perlu buat kalau kita accident? Stay tune! Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi untuk kesekian kalinya. Nama saya Amir Iqbal daripada Honggak Studio. Jangan lupa like, subscribe. Kali ni aku nak share pula. Aku tak nak share pasal label law ke, aku tak nak share pasal KWSP ke apa, aku tak nak share pasal overtime ke apa. Kali ni video ni ada kelainan sikit. Hari ni aku nak share apa perlu kita buat sekiranya kita terlibat dalam kemalangan. First thing first. Kalau korang terlibat dalam kemalangan, let's say for example, orang langgar korang ke, korang langgar orang ke, first thing first, make sure kereta park tepi dulu. Jangan panik, especially untuk kaum hawa. Saya bukan nak merendah-rendahkan kaum hawa. Banyak saya tengok kaum-kaum hawa bila accident akan panik gila. So relax, first thing first, park kereta tepi dulu, double signal. So, apa perlu buat first kali adalah, kalau kita ada abang ataupun kita ada adik lelaki, wak imak ayah, call dorang dulu. Call dorang dulu, jangan pedulikan sekeliling tu, call dorang dulu, inform yang korang accident. Sekiranya kita dalam satu posisi kita melanggar orang. First thing first. Bila dah langgar tu, make sure korang berhenti tepi. Dia ada beberapa option. Jumpa, jangan gaduh. Ingat, bila ada accident, jangan bertumbuk. Accident, things happen. Benda nak jadi. Jangan bertumbuk. Bila bertumbuk, jadi kes gaduh. So, ingat park tepi, borak. Tanya dengan satu lagi kereta yang terlibat tu, owner kereta yang terlibat tu, sama ada nak buat report polis ataupun settle luar. Ada pro and cons kedua-dua ni. Kalau kita settle luar, maksudnya kita secara verbalnya kita bersetuju tak nak melibatkan pihak polis, tak nak melibatkan pihak insurans kita. So, based on suka sama suka, kepuasan masing-masing berdasarkan kerosakan tu, berapa yang perlu dibayar. Kalau kita nak report polis, anda perlu faham bila kalau nak report polis, first thing first. Berapa banyak first thing first aku ni? Sorry kalut sikit. Kalau kita nak report polis, kita kena tangkap gambar. Tangkap gambar kereta kita dan tangkap gambar kereta yang terlibat. Tangkap depan, tangkap belakang, tangkap gambar road tax kereta tu, tangkap nombor plate. So bila dah tangkap, at least selepas tu kalau kita takut lah, kalau kata kita tak salah, orang yang melanggar kita tu, kita takut dia lari. Kita tak berhak nak tangkap gambar IC, kena faham. Kita boleh minta tangkap gambar lesen memandu dia. Lesen memandu Kalau tak ada lesen, na'udzubillah lah, tak boleh buat report lah. Tu nanti saya kupas lain lah, nak cerita panjang. Kita anggap semua komplit Bila dah tangkap gambar lesen tu, so pergi ke balai polis yang berhampiran. Cari balai polis trafik. Boleh buat report kat mana-mana balai polis yang terdekat. Cuma kalau nak menyetelkan benda tu cepat, nak senang, pergi balai polis trafik. Kalau macam dekat KL, balai polis Jalan Bandar. Ni otai-otai panggil balai polis Jalan Bandar. Tapi nama sekarang dia balai polis trafik Kuala Lumpur, dekat area Central Market sana. Bila dah sampai balai polis, buat report, ambil nombor dekat kaunter tu, buat report, bagi tahu kejadian-kejadian dan sebagainya. Anda akan diminta untuk berjumpa dengan IO. Apa tu IO? Investigation Officer, pegawai penyiasat. Dekat balai polis Jalan Bandar tu nanti dia ada tim A, tim B. So tengok pada anggota polis yang dekat kaunter tu, dia akan suruh anda pergi blok bangunan A atau blok bangunan B. So selepas bila anda jumpa IO, anda diminta untuk menerangkan apa perincian kemalangan yang berlaku. So lepas dah settle semua dengan IO yang akan buat penyiasatan sama ada anda betul atau anda salah. Belum tentu kita betul, belum tentu kita salah. Sebab tu adalah lebih baik sekiranya bila kita memandu, kita ada dashcam. Nampak tak penting dashcam? Siap promote dashcam ni. Ni bukan dashcam, ni walkie-talkie. Lepas pada tu, lepas anda dah settle dekat office dengan IO akan bagi anda satu tarikh. Mungkin dalam masa seminggu, mungkin dalam masa 2 minggu, anda diminta untuk mengambil anda punya report dekat kaunter pejabat polis trafik tadi tu. Ingat nak ambil report ni office hour, bukan boleh datang suka-suka hati. So report ni tak boleh ambil macam tu je, kena bayar. Around RM4, RM5, tapi yang surenya bawah RM10 lah. Owner kena pergi ambil. Itu dia punya law. Bila anda dah ambil anda punya report,
barulah okey, anda boleh hubungi anda punya insurans ataupun anda boleh pergi mana-mana bengkel yang anda rasa trusted untuk buat proses pembaikan. Sekiranya dalam report tu dah state anda tak salah, so tak payah pening. Tak payah pening. Pergi mana-mana bengkel, bengkel ketuk, bengkel repair apa semua tu, pergi mana-mana bengkel, tunjuk report polis, bengkel tahu dah apa nak kena buat. So, bila based on report tu, insurans anda masa repair kereta tu, permulaan anda akan kereta tu repair pakai insurans anda dulu. Okey, kena faham pakai insurans anda dulu. Selepas proses claim tu dah settle, barulah kita akan claim daripada kereta yang melanggar kita. Untuk permulaan kita claim insurans kita. Kita ambil insurans daripada kereta yang melanggar kita. Faham tak? So kalau kata saya bawa kereta, orang langgar saya belakang, saya hantar repair masuk bengkel, saya claim inshort saya dulu, lepas tu baru saya claim dekat kereta yang melanggar. Itu proses dia. So jangan takut pasal NCD. Tapi kadang-kadang kita ada certain situasi di mana bila kita accident, kita akan di-approach oleh beberapa orang callman. Callman dalam bahasa pasar dia longkai. Okey. Anda ada option, sama ada anda nak ambil dengan longkai callman tu pun boleh. Nampak? Dia akan selalu bawa walkie-talkie, dia akan bagi name card. Okey, bila dia dah bagi name card dengan set digital ni, maksudnya itu adalah penanda yang dia dah approach anda. So bila dia dah approach anda, anda boleh buat pilihan sama ada untuk bersetuju sign dengan callman tu ataupun anda boleh call insurans anda sendiri. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Terpulang kepada kita, hak kita. Okey? Selepas pada dah settle tu, lepas kalau kata kereta dah keluar bengkel apa semua, anda diminta untuk sign, tanda tangan borang claim inshort tu. Itu nanti dekat bengkel, biasanya diorang akan explain, okey, ini adalah claim yang kita buat berdasarkan kerosakan kereta anda. Itu adalah antara proses-proses dia. Tapi anda kena faham, kalau road tag anda mati, insurans anda tak hidup, anda tak boleh claim insurans. Itu satu benda yang kena faham. So maksudnya suka tak suka kena keluar poket sendiri, pergi bayar. Kalau amount tu 100-200, okey lah lagi. Kalau amount tu ribu-riban, terduduk mat, terciduk kan. Okey, so kalau anda kena faham juga, dia ada certain cases di mana ada insurans first party dengan third party. Itu tak apa, itu nanti saya kepas kemudian. Sebab saya punya team pun dah cakap video dah 5, 6, 7 minit ni. Saya pun dah semak ni nak kena cut. Okey, tak apa. Alright. So untuk video kali ni, kesekian kali ni, ini macam mana dia boleh berlanggar dengan lori, Rafiq? Kesian. Lori besar ke lori kecil? Kesian. Susah aku bercakap dengan orang gila. inilah saja saya nak share. Kalau ada nak penambahbaikan, kalau korang rasa ada yang korang nak tambah, tolong letak kat ruang komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share. Honggak Studio. Stay tune. Assalamualaikum.